Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berbulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih lah. So memang ada dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam kuliah subuh Taman Syurga Maya dengan tajuk Jangan Hampiri Zina. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT berfirman, dan mereka yang memelihara kehormatannya, surah Al-Mu'minun ayat 5, yakni dari sesuatu yang haram, dan janganlah kamu hampiri perbuatan keji baik yang lahir maupun yang batin, surah Al-An'am ayat 151. Baik yang besar iaitu zina maupun yang kecil itu mencium, menyentuh atau memandang. Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, tangan, kaki dan mata juga boleh berzina. Mana tuan-tuan muslim, zina ni bukan nampak baca yang besar-besar, yang kecil-kecil pun sama. Tangan kita, mata kita, kan? Kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang tak baik, kan? Tangan kita menyentuh, mencium, kata Nabi tadi, juga termasuk dalam keadaan yang boleh dikatakan sebagai berzina. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki supaya mereka merendahkan pandangan mereka melihat yang terlarang dan menjaga kehormatan, yakni jangan berzina, itu lebih suci bagi mereka, surah An-Nur ayat 30. Allah SWT telah memerintahkan lelaki atau perempuan memalingkan pandangannya dari hal yang haram dan menjaga kehormatan serta mengharamkan zina. Dalam banyak ayat Allah SWT telah berfirman, barang siapa yang berbuat demikian nescaya akan menemui dosa, yakni seksa, surah Al-Furqan ayat 68. Teringat saya kisah bagaimanakah Abu Bakar Al-Miski dan tuan-tuan, bagaimana Abu Bakar Al-Miski ni, dia ni dulu ada seorang pelacur ni, dia yakin dia boleh menggoda Abu Bakar ni, sebab Abu Bakar ni dia katakan sebagai orang yang paling kuat keimanannya. Jadi ketua kepada kalangan pelacur-pelacur ni, ya, dia cuba, dia kata dia tak percayalah kuat sangat iman dia tu. Dia pun datang, pergi, ringkas cerita, dia pergi ke rumah Abu Bakar ni, dia masuk, dia tutup pintu, dia cuba nak peluk Abu Bakar ni, kan. Jadi Abu Bakar kata nanti dulu. Abu Bakar kata tahan, nanti dulu. Kenapa? Abu Bakar tu nak masuk bilik air sekejap, bagi aku bersiap dulu. Dia masuk dalam bilik air, apa dia buat? Dia ambil najis-najis yang ada, dia sapu kat badan dia. Bila dia sapu kat badan dia, kan, dia keluar balik, dia sanggup busukkan badan dia tu dengan najis tu, dia nak apa? Dia kata, peluk aku sekarang. Lari pelacur tu. Semenjak daripada itu, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, tuan-tuan dan sekalian, badannya bau wangi. Itu sebabnya dia digelar sebagai Abu Bakar Al-Miski. Dia bau-bau dia, badannya bau-bau haruman kasturi. Jadi itulah dia, tuan-tuan, ya. Dirawikan dari seorang sahabat, dia berkata, hindarkan akan zina. Di dalamnya ada 6 hal, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Yang di dunia ialah kurangnya rezeki, putus ajal dan bermuka durja. Adapun yang di akhirat, kemurkaan Allah, hisab yang berat dan masuk neraka. Nauzubillah, tuan-tuan, ya. Dirawikan bahawa Nabi Musa AS berkata, ya Tuhan, apakah sisaan untuk orang yang berzina? Allah SWT menjawab, ku kenakan padanya baju besi dari neraka, kalau diletakkan di gunung tentu hancur. Dirawikan bahawa perempuan nakal lebih disukai iblis daripada 1000 lelaki jalang. Dalam kitab Al-Masabih, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berzina, hilanglah imannya dan di atas kepalanya ada semacam kegelapan. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, iman akan kembali kepadanya. Dalam kitab Iqna' tersebut, Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada lelaki meletakkan mani pada orang yang tidak halal baginya. Bayang tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada lelaki yang meletakkan mani pada orang yang tidak halal baginya. Maknanya meletakkan benih pada orang yang tidak halal. Adapun liwat lebih besar dosanya. Dirawikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang liwat takkan mencium bau syurga meskipun bau itu tercium dari sejauh 500 tahun perjalanan. Qadli Imam radhiyallahu anhu berkata, ku dengar seorang guru berkata, setiap wanita disertai satu syaitan dan setiap lelaki disertai dengan 18 syaitan. Dirawikan siapa mencium lelaki dengan syahwat, Allah menyeksanya di neraka 500 tahun. Jika mencium dengan syahwat bagai zina dengan 70 gadis. Siapa berzina dengan gadis, Allah berzina dengan 70 janda. Dalam kitab Rawnaqut Tafasir Al-Kalbi berkata, orang pertama yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut adalah iblis yang menjelma sebagai ponan cantik merayu mereka sehingga mereka menikahinya. Kerana hal itu jadi kebiasaan mereka. Sampailah Lut diutus melarang kebiasaan itu dan mengajak mereka menyembah Allah SWT, sekaligus mengancam mereka membiasakan membuat maksiat pada Allah SWT. Mereka menentang dengan berkata, datangkan seksa itu jika benar. Dicabar Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah Ta'ala agar menolongnya menghadapi mereka. Segera saja Allah SWT menghujani mereka dengan batu yang masing-masing tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Itulah makna Allah SWT lagi diberi tanda di sisi Tuhanmu. Surah Hud ayat 82. Diceritakan seorang saudagar kaum Lut sedang berada di Mekah, lalu meluncur batu hendak mengenainya di tanah haram. Maka berkata kepada batu itu, kembalilah, lelaki itu sedang berada di tanah haram. Lalu batu itu kembali dan berhenti di luar tanah haram antara langit dan bumi selama 40 hari. Ketika saudagar itu keluar dari tanah haram, segera batu itu merejamnya sampai mati. Demikian pula lah dengan isteri Nabi Lut. Ketika mendengar huru-hara itu, ia berkata, bala mengenai kaumku. Lalu batu itu menjunam ke arahnya sehingga mati. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia cerita tentang zina. So maknanya kita dalam hal ini kita kena hati-hati. Jangan kita sekali-kali menghampiri. Dia bukan kata jangan buat zina, tapi jangan menghampiri zina. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kuliah subuh kali ini itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Untuk kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, cik senang bangun. Dan kawan-kawan cik pun tengok cik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk cik. Sekarang cik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata tu yang daripada tengok keadaan cik. Kawan cik tanya lama, cik kata tu tengok pada tindak balas pada cik dulu. Kalau cik berjaya, tapi dia orang tengok alhamdulillah cik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu angkut jalan. Jalan-jalan lah. Tu dia orang nak juga dah gitu. Sikit ya.